Ya, selamat pagi dan salam sejahtera Asia. Bertemu kita kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Hari ini adalah hari Sabtu, 10 Julai bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1442 Hijriah. Kita bersiaran hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Jadi bagaimana keadaan anda semua yang berada di rumah? Kita masih lagi dalam fasa PKP di mana kita dikehendaki dan disarankan untuk sentiasa berada di rumah jika tidak mempunyai sebarang keperluan untuk dilakukan di luar. Jadi saya kira mungkin awal pagi seperti ini ada dalam kalangan kita sekarang ni mungkin tengah bersarapan atau mungkin ada yang tengah menyediakan juadah sarapan untuk keluarga. Diteruskan apa-apa saja aktiviti yang anda lakukan pada pagi ini dan terus setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan kerana kita mempunyai kupasan dan perkongsian yang menarik untuk dikongsikan bersama anda yang akan dikupaskan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Jadi kepada anda mungkin hari ini mempunyai temu janji untuk pergi ke tempat pusat vaksin, kita doakan supaya anda pergi dan pulang dengan selamat. Jadi bila kita sebut tentang vaksin ni, di sini saya mewakili kru penerbitan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Malaysia, khususnya Kerajaan Negeri Sarawak yang jika kita lihat usaha-usaha yang diambil untuk memastikan agar semua masyarakat Negeri Sarawak menerima vaksin dalam kadar yang segera. Jadi kepada anda mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah kepentingan mengambil vaksin ini? Jadi di sini saya ingin kongsikan kepada anda bahawa vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID yang lebih teruk. Jadi secara tidak langsung ia boleh melindungi golongan yang berisiko dan tidak layak menerima vaksinasi. Jadi apakah hukum pengambilan vaksin COVID-19? Majlis Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi tidak salah untuk kita mengambil vaksin dan kepada anda sekiranya anda masih belum mendaftar untuk mengambil vaksin, anda boleh melakukan pendaftaran di aplikasi MySejahtera. Dan jika anda tidak tahu bagaimana untuk mendaftar di aplikasi MySejahtera, anda boleh pergi saja ke mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan kaki tangan tersebut. Jadi bila kita sebut tentang pemvaksinan ini, jadi kita tak boleh lari untuk membincangkan dan mengupaskan topik berkenaan tempat penempatan vaksin tersebut. Jadi Sarawak merupakan salah sebuah negeri yang rakyatnya menerima vaksin yang tertinggi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada rakyat negeri Sarawak yang memberikan kerjasama kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk menerima vaksin. Kita orang negeri Sarawak nang steady. Kami suka gila tok. Okey, jadi oleh hal yang demikian, pusat pemberian vaksin memainkan peranan yang sangat penting untuk memudahkan rakyat mendapatkan vaksin. Seperti yang kita lihat pada ketika ini banyak pusat-pusat yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bagi memastikan agar penduduk-penduduk negeri Sarawak dapat menerima vaksin di tempat yang berdekatan dengan rumah kediaman bagi memudahkan perjalanan dan bagi memudahkan keperluan individu tersebut untuk mendapatkan vaksin. Jadi kalau kita lihat salah satu pusat yang dijadikan untuk menerima vaksin ini ialah pihak Tabung Baitumal Negeri Sarawak. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut ialah Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Haji Abang Muhammad Naili yang merupakan pengurus besar pengurus besar Tabung Baitumal Negeri Sarawak. Apa khabar Datuk Haji? Baik. Jadi kita bertemu kembali hari ini. Dari sebelum ni Datuk Haji juga ada datang bersama kita untuk mengkongsikan tentang Tabung Baitumal. Hari ini Datuk Haji datang untuk kongsikan dengan kita tentang pusat pemberian vaksin. Okey, jadi sebagai permulaan lah Datuk,
Bagi bangunan Maitumal telah digunakan sebagai pusat pemberian vaksin bermula pada 30 Jun minggu lepas. Apakah kemudahan yang disediakan oleh pihak Maitumal? Sebab seperti yang kita tahu bahawa golongan yang datang untuk menerima vaksin terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan juga terdiri daripada mungkin ada dalam kalangan mereka yang kesihatannya tidak begitu baik ataupun dalam keadaan yang uzur. Ya. Terima kasih Sharon. Jadi datang saya kali ini lebih untuk menceritakan kami sebagai pihak yang menyediakan tempat atau boleh dikatakan pusat pemberian vaksin. Jadi seperti kita sedia maklum, kita memiliki satu dewan yang boleh saya katakan canggih lah, lengkap dengan segala peralatannya, lengkap dengan segala keperluan untuk apa-apa majlis atau aktiviti. Sebelum ini banyak majlis telah diadakan di dewan kami dan juga khususnya untuk persandingan, kahwin dan sebagainya. Jadi kita telah didatangi oleh pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahawa mungkin kami dapat menyediakan tempat untuk mempercepatkan pada peringkat kerajaan negeri. Kita nak mempercepatkan supaya vaksin ini dapat diberi ke seramai yang mungkin dalam tempoh yang cepatlah. Jadi antara keperluannya ialah perlu mempunyai tempat PPV inilah, PPV, dan antaranya kita telah dikenal pasti antara fasilitis yang begitu lengkap dan mudah. Jadi alhamdulillah pada masa ini juga kita ada dewan yang lengkap dan kita juga ada kemah besar antara yang ada mempunyai hawa dingin untuk di dalam kemah itu. Jadi bila pihak KKM dan juga kerajaan negeri datang menyemak dan melihat kesesuaiannya, mereka telah memutuskan memang ini sesuai untuk mendapat keputusan sebagai tempat PPB yang baru untuk di negeri Sarawak ini, khususnya untuk di Kuching. Dan mereka melihat bahawa apa yang boleh dilakukan memang memenuhi keperluan-keperluan yang dikehendaki untuk menghasilkan bilangan orang yang akan dapat divaksin pada angka yang baik sekali lah. Jadi pada masa ini dari segi tempat meletak kereta, tempat keperluan membawa orang yang ada yang perlu pakai wheelchair dan sebagainya memang sudah cukup, sudah disediakan oleh dewan kami itu, insya-Allah. Jadi saya puji pihak Tabung Baitumal ini di mana mereka menyediakan kelengkapan, boleh saya katakan di sini kemudahan yang lengkap khususnya mungkin kepada golongan-golongan yang berkeperluan. Jadi kepada anda, jika anda ingin tahu lagi lebih lanjut tentang apa yang akan dikongsikan oleh Datuk Haji sebentar lagi, terus kekal setia bersama saya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang baru bersama saya pada ketika ini, topik yang kita kongsikan kepada anda pada pagi ini adalah Tabung Baitumal Negeri Sarawak bantu proses pemberian vaksin. Jadi seperti yang telah dikongsikan oleh Datuk Haji tadi bahawa pihak Tabung Baitumal memang mempunyai kelengkapan dan kemudahan yang mencukupi yang dapat menampung keperluan-keperluan semua golongan yang terdiri daripada pelbagai keadaan status kesihatan masyarakat. Jadi kita tak sempat nak tanya tadi dengan Datuk Haji. Ya, Datuk Haji, berapa lamakah Dewan Majma ni dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin? Ya, pada peringkat awal dalam perbincangan kita bersama mereka, mereka menyatakan bahawa mereka akan menggunakan daripada 30 Jun yang lalu sehingga 31 Ogos ni. Dan mengikut perkembangan dan juga keperluan bagi kawasan-kawasan yang berdekatan, kerana lokasi dewan kami adalah begitu strategik sekali di tengah-tengah Bandaraya Kuching, dekat dengan perkampungan orang kita dan juga ada taman yang lain dan sebagainya. Dan dari segi pasarana, dari segi jalan raya nak sampai ke tempat itu memang cantik sekali lah, memang cantik sekali. Jadi mereka telah mungkin
mungkin pada peringkat awal mereka akan memberi vaksin dos untuk 10,000 orang. Selepas itu mungkin disambung. Saya tidak dapat menyatakan pada hari ini, tapi kita yakin dan percaya bahawa prasarana itu memang sesuai untuk digunakan lagi lah. Sebab pada masa ini mereka yang menempah nak menggunakan pun tidak boleh sebab dalam keadaan PKP. Tapi ia lebih sesuai dalam keadaan PKP ini untuk disediakan tempat untuk memberi vaksin. Sama juga macam kita melihat BCCK. BCCK lebih luas dan besar. Kami boleh dikatakan mini kepada BCCK dari segi prasarana kami. Ya. Jadi selama seperti kita tahu hanya beberapa hari je pusat tabung Baitul Mal ini dijadikan sebagai pusat penerimaan vaksin ya Datuk Haji. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit selama beberapa hari ini bagaimana sambutan rakyat? Ya, alhamdulillah sebenarnya kaedahnya sama juga seperti di tempat-tempat yang lain, iaitu kita sebagai rakyat perlu mendaftar melalui MySejahtera. Melalui pendaftaran tersebut, maka kita kena datang mengikut jadual yang telah ditetapkan, tarikh yang telah ditetapkan dan juga masa yang telah ditetapkan. Jadi oleh hal yang demikian, kita dijanjikanlah berapa dalam satu hari. Dalam keadaan sekarang, target kita yang mulanya untuk 2 hari pertama dahulu, iaitu 600 lebih. Dan kalau dilihat dari segi Dewan itu, ia boleh memuatkan lebih daripada 1,000. Mungkin boleh daripada 2,000. Dan insya-Allah targetnya adalah menggunakan 1,000 dahulu. Dan sekiranya dilihat keupayaan, kapasiti yang tertentu, mereka dapat melakukannya, mungkin boleh sampai 2,000 lebih dalam satu hari. Dalam Itu satu target. hari itu boleh muatkan 2,000 lebih orang untuk menerima vaksin. Ya, sebab tempat menunggunya begitu selesa sekali. Selain daripada orang sudah masuk, dia menunggu giliran, mereka kuasan untuk duduk tu aja kita boleh meletakkan hampir 500 orang boleh duduk kursi yang mempunyai jarak-jarak mengikut penjarakan sosial lah. Jadi lepas tu pendaftaran dan selepas tu dapat vaksin dan menunggu lagi cukup, memang cukup. Ya. Jadi kita dapat lihat kepada anda, sekiranya anda telah mendaftar untuk menerima vaksin dan pusat anda adalah di tabung Baitul Mal Negeri Sarawak, maka anda tidak perlu risau kerana keadaan di situ adalah selesa, di mana mungkin anda memerlukan orang untuk menemani anda dan membawa anda ke sana untuk menerima vaksin. Jangan risau kerana ada ruangan menunggu di sana yang mencukupi untuk anda duduk. Jadi anda tidak perlu risau untuk menunggu dalam keadaan yang tidak selesa ataupun mungkin anda terpaksa menunggu di dalam kereta. Jadi tidak perlu risau anda boleh menunggu di ruangan yang telah disediakan. Jadi mungkin ada juga dalam kalangan penonton yang tertanya-tanya Datuk Haji, adakah pusat penerimaan vaksin di Majma ni, Dewan Majma ni boleh dilakukan secara walk-in? Jadi ingin saya nak jelaskan di sini, sebenarnya pendekatan untuk PPB kita lah di Dewan Majma ini lebih menggunakan kaedah yang sudah mendaftar melalui MySejahtera. Jadi kaedah-kaedah lain seperti walk-in kata orang, kita belum lagi pada masa ini. Ia tertakluk kepada keputusan-keputusan pada peringkat yang menganjur ni lah. Kita hanya service provider yang menyediakan tempat itu, tetapi kita dipahamkan penggunaan Dewan kita adalah lebih untuk memastikan orang dalam kawasan Satok dan kawasan yang berdekatan dapat divaksinkan dengan lebih dekat dan mudah. Dan ingin dimaklumkan juga poliklinik yang di Jalan Masjid itu, tempat pusat vaksin juga telah dipindah untuk menggunakan Dewan kami supaya ianya dapat dihimpunkan di situ sekali. Sebab prasarana kami memang lebih baiklah kalau nak bandingkan dengan yang dah sedia ada tu. Jadi mudah untuk nak mengumpulkan siapa-siapa yang dah mendaftar tadi untuk divaksinkan di kawasan itu. Jadi berdasarkan pengalaman Datuk Haji sendirilah sejak 2-3 hari ini tabung Baitul Mal ni digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Ada tak individu yang datang secara walk-in? Sebab kalau kita lihat sekarang tular di laman sosial kadang-kadang ada yang menerima maklumat yang tidak betul, yang tidak sahih, yang mengatakan bahawa pusat-pusat tertentu menawarkan pemberian vaksin secara walk-in.
Saya tidak ada maklumat secara rasmi lah dalam hal yang sedemikian, tetapi pihak Urustia yang mereka yang mengendalikan pengoperasian harian tu mereka tahulah bagaimana mengendalikan perkara-perkara sedemikian, dan mungkin dengan kebijaksanaan mereka saya rasa tidak timbul apa-apa isu lah. Jadi secara rasminya sesiapa yang nak mendapat vaksin di situ hendaklah melalui MySejahtera dan didaftarkan, dan setelah dengan adanya rekod yang sedemikian maka tidak timbul masalah selepas itu. Ya betul, saya sokong dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk Haji sebentar tadi. Jadi kepada anda yang berada di rumah, sekiranya anda menerima mesej daripada sumber yang tidak sahih, tolong jangan percaya ya, kerana pendaftaran anda boleh dilakukan di aplikasi MySejahtera, dan bilakah tarikh dan di mana anda akan menerima vaksin itu adalah semuanya tertaluk di aplikasi MySejahtera anda. Jadi segala apa maklumat ataupun informasi berkaitan pemberian vaksin secara walk-in di laman sosial itu anda perlu mendapatkan informasi yang sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun daripada pusat-pusat pemvaksinan yang berdaftar sebelum anda sendiri pergi ke sana untuk mendapatkan vaksin. Jadi Datuk Haji, apakah jenis suntikan vaksin yang akan diterima sekiranya mereka ditempatkan di Dewan Majma? Ya, setakat ini tempat yang kita sediakan itu memang sesuai untuk apa jenis sekalipun. Cuma kalau kita melihat perkembangan beberapa hari sebelum ini, memang vaksin yang digunakan pada masa ini adalah Sinovac. Dan kita tidak tahu pihak KKM dengan pihak kerajaan negeri mungkin apa yang kita perolehi nanti, kita tidak tahu apa yang ada nanti. Jadi kita ikut sajalah. Yang penting ada orang yang tukang tukang atur semua di situlah. Kami menyediakan fasilitis dan pastikan fasilitis itu sesuai untuk apa vaksin sekalipun. Ya. Macam Datuk Haji sendiri dah menerima vaksin, dah lengkap? Saya sudah satu dos untuk Astra di BCCK itu. Jadi boleh kongsikan dengan penonton, mungkin ada kesan sampingan ke, tiada kesan sampingan ke? Ya, dari segi di vaksin ni, dia kita ikutlah apa pesanan-pesanan pihak doktor dan sebagainya. Sebelum kita turun nak divaksinkan, kita perut jangan terlalu kosong, adalah makan sedikit dan sebagainya. Kita pastikan kita dalam keadaan yang sihatlah dan tidak demam dan sebagainya. Dan kita perlu membawa apa-apa, antaranya kita pastikan MySejahtera kita dah ada tarikhnya dan sebagainya. Yang kedua ialah kita pastikan bahawa kita bawa IC dan kita berpakaian yang kemas dan mudah untuk di lengan kita ni dibuka untuk disuntik. Dan selain daripada itu, yang penting ialah kita tenang sajalah. Jangan mengelabah, ikut saja arahan-arahan yang dilakukan oleh pihak Urustia, sukarelawan yang berada di tempat vaksin itu, semuanya akan berjalan lancar. Betul. Jadi saya kira saya juga telah selesai mendapat 2 dos ya Datuk Haji, vaksin Sinovac, di mana apa yang saya boleh kongsikan, saya tidak menerima sebarang kesan sampingan, tetapi ada dalam kalangan rakan saya menerima kesan sampingan seperti demam, seperti pening kepala ataupun sakit badan. Tapi saya kira kesan sampingan ni adalah bergantung kepada keadaan individu tersebut, keadaan antibodi individu tersebut. Semapatnya kan Datuk Haji, semakin rancak kita ingin kupaskan topik ini untuk dikongsikan bersama penonton. Tapi semuanya kita akan kupaskan dengan lebih mendalam lagi hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera di edisi hujung minggu bersama dengan tetamu kita Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Haji Abang Muhammad Naili, dengan topik kita pada pagi ini adalah Tabung Baitumal Sarawak bantu proses pemberian vaksin. Jadi kepada anda, sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun kritikan dan pandangan, anda boleh lontarkan saja di FB dan IG MySejahtera. Jadi
Jadi mungkin dalam kalangan penonton anda terfikir, adakah anda dilindungi sepenuhnya selepas menerima vaksin COVID? Dari di sini saya ingin kongsikan daripada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia di mana mereka mendapati bahawa vaksin akan mula menunjukkan keberkesanan melalui peningkatan antibodi dalam badan bermula dari hari ke-12 selepas dos pertama diberikan. Pembentukan antibodi akan meningkat secara mendadak selepas pemberian dos yang kedua. Hal ini bermakna seseorang akan dilindungi secara optima selepas menerima kedua-dua dos untuk mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang serius. Walau bagaimanapun, seseorang itu telah menerima dos lengkap vaksin, beliau masih perlu mengamalkan langkah pencegahan seperti mengamalkan 3W iaitu wash, wear, warn dan mengelakkan 3C iaitu confined space, crowded space dan close contact. Walau bagaimanapun buat masa ini, tempoh perlindungan jangka panjang terhadap COVID-19 masih belum diketahui. Jadi kepada anda menerima vaksin ini, walaupun anda telah lengkap menerima 2 dos vaksin, tidak bermakna dan bukan lesen kepada anda untuk tidak mematuhi SOP dan bukan lesen kepada anda untuk terus keluar seperti biasa. Tidak, kita masih lagi dalam fasa PKP dan kita mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita sama-sama menyokong usaha kerajaan untuk memberantas penularan COVID-19 ini. Jadi Datuk, mungkin boleh kongsikan juga dengan penonton, apakah yang perlu dilakukan dan disediakan oleh penerima vaksin sebelum turun menerima vaksin? Ya. Saya rasa secara asasnya lah kita jangan lupa dengan rekod dalam MySejahtera kita pada tarikh, masa, di tempat mana dan sebagainya. Dan kedua, kita jangan lupa dengan kad pengenalan kita dan juga pakai pakaian yang bersesuaian dan sebagainya. Jadi untuk diri kita sendiri, kita pastikan bahawa kita cukup dengan makan, minum dan sebagainya lah. Dan yang lain tu kita akur dan patuh dengan apa yang dinyatakan di PPV atau tempat yang mengendalikan vaksin itu. Dan tenangkan dirilah. Kalau boleh cukup tidur, orang kata, cukup tidur dan sebagainya. Jadi apa-apa pun dalam hal untuk menerima vaksin ini adalah kita berniat dalam diri untuk memastikan kita dilindungi lah. Jadi supaya apa yang kita guna ini adalah sebagai usaha kita sebagai manusia. Sebab kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak ni. Walaupun kawan kita di depan kita, kita tak tahu dia mungkin pembawa dan sebagainya. Jadi oleh hal yang demikian, masing-masing kita lah menggunakan peluang ini untuk datang dengan cukup tenang, dengan cukup faham hakikat kenapa kita perlu divaksin, dan insya-Allah kita akan menghadapinya dengan lebih mudah dan selesa. Betul tu. Jadi kepada anda, jangan berasa ragu-ragu ataupun merasa gusar untuk menerima vaksin. Seperti yang Datuk Haji kongsikan, anda cuma perlu pergi dengan keadaan yang bertenang dan keadaan yang selesa dengan harapan bahawa kita dapat menerima vaksin ini dalam kadar yang segera. Jadi difahamkan Datuk Haji bahawa pihak Baitul Mal sebelum ini juga ada memberi sumbangan kepada petugas barisan hadapan di pusat-pusat penerimaan vaksin. Apakah jenis sumbangan tersebut? Ya, kita selain kita menyediakan prasarana tadi dan sebagainya, bantuan kami berjalan seperti biasa. Apa saja bantuan yang kami sedia sepanjang tahun, walaupun musim pandemik ke, sebelum pandemik ke dan sebagainya, bantuan kita bergerak. Itu adalah core business kita, fungsi utama kita. Jadi dalam masa yang terdekat ini, di pusat-pusat pemberian vaksin ini, memang ada pusat-pusat pemberian vaksin yang tertentulah, yang baik yang di hospital dan sebagainya, mereka kadang memerlukan sokongan dan sebagainya, maka kita menyediakan bantuan-bantuan tertentu yang antaranya kita ada juga memberi dari segi wheelchair untuk memudahkan mereka membawa orang yang sakit dan sebagainya, dan kita juga ada memberi meal ready to eat kita panggil. Dalam erti kata seperti Maggi dalam cup dan sebagainya, roti dan sebagainya, kita beri kepada kepada ada tempat-tempat, sebab pekerja-pekerja atau mereka yang membantu dan usia yang berada di situ
mereka memerlu jugalah sokongan. Kita bagi air mineral dan sebagainya lah. Itulah pemberian kita dan kita telah banyak lakukan untuk hal ini supaya peranan kita sesuai dengan keperluan pada masa ini. Jadi kita tahu bahawa Barisan Hadapan ni memang dah boleh dikatakan agak lesu lah dengan penat lah sebab membantu dalam bukan saja memerangi penularan COVID-19 ni, tapi tetap membantu juga pesakit yang menerima rawatan, pesakit COVID yang menerima rawatan di hospital dan juga klinik-klinik. Jadi mungkin dalam kalangan penonton kita pada hari ini kan Dato' Haji terpanggil rasa macam ingin menyumbang juga, ingin membantu juga tabung Baitulmal ni memberi sumbangan kepada Barisan Hadapan kita. Jadi bagaimana untuk mereka berbuat demikian? Ya, pada masa ini pendekatan kita ialah kita suka. Bukan saja kami sudah menyediakan dengan pertukan-pertukan kami sendiri melalui sumbangan daripada masyarakat, khususnya pembayaran zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Tapi kita juga menggalakkan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing. Kalau kita lihat perkembangan pada masa ini, banyak jugalah NGO, persatuan dan orang-orang persendirian dan sebagainya, mereka telah juga turut membantu menyediakan pek makan dan sebagainya. Tapi untuk kami, mereka yang katakan kita melihat mereka menghadapi masalah dan sebagainya, kami ada aplikasi jejak asnaf yang telah saya maklumkan dahulu dan boleh berhubung dengan pejabat kami dan juga boleh pergi ke website kami dan juga boleh pergi ke Instagram kami, Facebook kami. Memang banyak maklumat yang boleh diperolehi di situ supaya kita dapat menangani siapa-siapa yang perlu untuk dibantu. Dan antaranya juga kita ada Ummah Distribution Center yang dekat dengan Demak tu. Di situlah kita boleh mendaftar diri untuk mendapatkan bantuan-bantuan Baitulmal dan menceritakanlah apa isu-isu yang dihadapi. InsyaAllah kami akan menggunakan segala peruntukan atau bantuan-bantuan yang sedia ada untuk menangani masalah mereka. Jadi kalau kita lihat kan Dato', memang kita, saya memujilah tindakan tabung Baitulmal ni di mana memberikan sumbangan kepada Barisan Hadapan kita. Jadi adakah sumbangan yang disampaikan kepada Barisan Hadapan kita ni dilakukan oleh sukarelawan ataupun dari pihak tabung Baitulmal itu sendiri? Ya, pada masa ini kalau kita lihat bilangan yang ada pada tim kami memang mencukupi sebab ada tika dan masanya nanti memang kita ada rakan sinergi melalui rakan-rakan zakat kami dan juga dari segi pihak hikmah dan sebagainya. Tapi setakat ini apa yang kami lakukan berdasarkan kepada pengalaman sewaktu MCO 1 dan 2, memang kita sudah tahu bagaimana pendekatan yang terbaik dan paling cepat untuk sampai kepada mereka yang memerlukan. Ya. Jadi bagaimana sekiranya ada dalam kalangan penonton kita pada hari ini terpanggil untuk menjadi salah satu sukarelawan, macam nak membantulah pihak tabung Baitulmal ni turun ke padang ni memberi sumbangan kepada Barisan Hadapan kita. Sebab kita tahu Barisan Hadapan kita ni banyak stesen. Tidak menjadi masalah. Sesiapa yang hendak menolong dan membantu itu boleh WhatsApp atau pergi ke laman web kami, pergi ke Facebook kami menyatakan dengan memberi maklumatnya. Kami akan mencari jalan bagaimana kita dapat bekerjasama untuk memastikan sistem penyampaian itu dapat berjalan dengan lebih berkesan dan cepat. Ya. Jadi kepada anda, jika anda terpanggil untuk mungkin memberi sumbangan, tak kira dari segi bentuk kewangan ataupun dari segi bentuk makanan ataupun dari segi bentuk tenaga, anda boleh terus saja hubungi pihak tabung Baitulmal Negeri Sarawak. Datuk, sebagai penutup lah Datuk. Sebab kita kat sini memang cepat masa berlalu Datuk. Kita berkongsi topik ni, kita mengupas topik ini, sedar tak sedar kita dah sampai nak penghujung rancangan Datuk. Jadi sebagai penutup, apakah pesanan Datuk kepada penonton? Ya, mudah sajalah. Apa yang penting pada keadaan PKP atau pandemik dan sebagainya ini, kita perlulah menjaga kesihatan diri, perlu untuk tahu di mana kita nak mendapat maklumat dan sebagainya. Sebab dalam keadaan sekarang ni maklumat pelbagai. Betul. Dapatlah maklumat yang betul, yang sahih, dan pada masa yang sama kita kena pastikan bahawa
kita mengikut segala SOP, SOP yang telah ditetapkan. Dan seperti Sharon katakan tadi, 3W, 3C dan sebagainya, memang itu adalah satu jawapan kepada kajian yang telah dilakukan untuk mengelak kita daripada COVID ini. Jadi untuk mana-mana masyarakat yang memerlukan bantuan, khususnya lah masyarakat kita yang terkesan dan memerlukan bantuan daripada Baitul Mal, hubungi kami dan ikutlah saluran yang betul. InsyaAllah kami akan menggunakan apa saja peranan kami yang ada untuk meringankan kekurangan yang mereka hadapi. Itulah sedikit perkongsian daripada Datuk Haji tentang tabung Baitul Mal Sarawak bantu proses pemberian vaksin. Jadi ucapkan terima kasih sekali Datuk Haji atas perkongsian Datuk Haji kepada penonton. Mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang pada ketika ini faham keadaan semasa untuk menerima vaksin di tabung Baitul Mal, di mana anda akan, saya boleh garantilah kan Datuk Haji, anda akan menerima dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang seronok, sebab kemudahan dan keadaan yang ditabung Baitul Mal itu sendiri adalah selesa dan kondusif. Jadi kepada anda, selepas ini kita ada lagi tajuk yang istimewa yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Terus setia kekal bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi kepada anda, sekiranya anda ketinggalan episod kita pada hari ini, anda jangan risau, anda boleh pergi saja ke YouTube, type Sejahtera Asia dan anda boleh pilih episod yang anda ketinggalan. Jadi topik kita yang seterusnya, kita akan kupaskan juga dengan tetamu istimewa kita. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan kepada anda bahawa keadaan kita masih lagi dalam fasa pandemik dan kita dalam Sejahtera Asia ini ingatkan sekali lagi kepada anda agar tidak keluar ke rumah jika anda tidak mempunyai sebarang urusan di rumah. Sama-sama kita bekerjasama dengan kerajaan untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Kita perlu kerjasama daripada semua pihak agar COVID-19 ini dapat dihentikan. Okey, bila kita sebut tentang pandemik, kita sebut tentang penularan COVID-19 ini, dia memberi kesan kepada semua sektor. Kalau kita lihat semua sektor terjejas dengan teruk dan ia melibatkan ramai masyarakat. Jadi topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi adalah keadaan industri perhotelan semasa musim pandemik. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan lagi untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Pelaksanaan PKP tersebut menjejaskan banyak sektor di seluruh dunia, lebih-lebih lagi sektor perhotelan. Persatuan Hotel Malaysia memaklumkan bahawa pihaknya telah mengesan kira-kira 90 buah hotel yang telah menutup operasi secara kekal atau sementara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac tahun lalu. Hal ini secara langsung telah menjejaskan lebih daripada 7,000 pekerja serta industri ini secara meluas dengan lebih 12,000 orang telah diberhentikan, manakala yang lain sama ada dipotong gaji atau diminta bercuti tanpa gaji. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia, Yap Ling Seng, di kadar penginapan bagi Januari 2021 merosot ketara sehingga 20% sejurus pengumuman mengenai pelaksanaan PKP 2.0, manakala pembatalan tempahan turut direkodkan di seluruh negara. Jadi kalau kita lihat pandemik ni memang memberi kesan kepada semua, khususnya kepada industri pelancongan dan perhotelan. Bila disebut tentang pelancongan, dia sering berkait rapat dengan industri perhotelan. Jadi bersama kita hari ini untuk berkongsi keadaan sektor perhotelan semasa musim pandemik ini ialah Encik Christopher Wan Sageng yang merupakan pengurus residen UCSI Hotel Kuching. Jadi apa khabar Encik Christopher? Baik, sihat. Jadi nampak Encik Christopher begitu segap, begitu semangat untuk berkongsikan untuk mengkupas topik ini dan berkongsikan bersama dengan anda. Jadi sebagai pembelaan Encik Christopher, mungkin boleh kongsikan kepada kami keadaan sektor perhotelan pada ketika ini.
Okay, basically, if you look at the current pandemic now, memang terjejas lah, especially in the hospitality and also tourism industry. Apalagi dalam penghotelan, which is really infected, as what you mentioned just now as well. 90 hotels has been closed in 2020 itself. So when hotels are closed, meaning to say there's the rate of unemployability meningkat. Maksudnya orang tak ada kerja, dah semua dah meningkat. So this actually will affect the GDP of the Malaysia itself, and also it will impact a lot of bodies as well. For example, the economic circle of the industry. So with this, I mean, this is really bad for the industry lah. I mean, for what is happening right now, definitely, yeah. Macam mana dengan pihak Hotel USCSI itu sendiri? Adakah turut terjejas? To be honest, memang terjejas. Semua hotel pun, wherever you are in Malaysia, it is affected as well. In terms of revenue generating, of course, revenue-wise, because we want to assist the government, you know, to reduce the movement or untuk galakkan orang-orang stay di rumah. Betul. Of course, people will not come to hotel to do events, to do dine-in, etc. It is affected, and our revenue, of course, going down. Bukan pasal revenue juga, we will talk about motivation of staff. Because previously kita ni dari industri yang hands-on. Betul. So our staff are actually slightly demotivated because all this while our hotels are very packed with back-to-back events. There's a lot of events. You know, we have our food promotion in Sky Lounge, our poolside. But however, after that, things are slowing down. So our staff pun dia demotivate sikit sebab biasa diorang kerja dalam fast pace, but now it's already a bit slow down, and it actually affect their moral motivation value as well. Not only revenue, it also affect the mental health of our staff as well, definitely, yeah. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan yang kita boleh katakan belum pulih sepenuhnya, masih lagi boleh saya katakan di sini sebagai dalam keadaan yang tenat, bagaimana pihak Hotel USCSI kita boleh kata nak maintain pekerja. Adakah ada pekerja yang diberhentikan ataupun terpaksa dipotong gaji kerana tiada sumber pendapatan yang masuk? For USCSI Hotel, sumber pendapatan masih ada. Because we are very flexible in doing our hotel operation. What I'm trying to say, very flexible, is because, you know, we come up with several strategies, marketing strategies, you know, to adopt whatever is happening in this current pandemic. For example, previously CMCO kita boleh dine in. Sekarang MCO kita tak boleh dine in. So what our action is actually to go through switch our strategies to social media. So social media wise, we use a lot of social media compared to previously, because kalau dulu physical meeting with guests, clients to make business and so on, but now we switch to social media, digital marketing, to promote our hotels in terms of, you know, food delivery, because nowadays we want to assist the government or also Malaysia to reduce the curve of the COVID-19. So what we do is actually we come out with a lot of food delivery options, where, you know, kita you know, promote in social media. Then we will encourage them, why not, you know, you dine in at home, we send to you, rather you come to the hotels or any establishment. And one of the way USCSI have taken initiative is actually to develop our own all apps, where they can use these apps to order their food and so on. So this is actually our initiative to, you know, to sustain in this industry, and also to be flexible and to adopt whatever changes in this pandemic, because it's very dynamic. Sometimes, you know, case is high, then it goes to MCO. So we have to be flexible on this. So that's the reason why we move to towards usage of social media. Yeah. So do USI Hotel provide offer food through we see like GrabFood and Foodpanda apps too? We don't go through Foodpanda and through Grabs, but we have our own apps. It's similar to this concept platform. You can just order to your mobile phone and so on. You can order, then we will deliver to your house. It's the same concept, but it's wholly managed by USSI groups. Yeah, this is actually to, you know,
to increase our sales, revenue generating, and also to have a better engagement with clients and so on. So through building all these apps and so on, it actually engage dengan customer. Betul. Because kita tak nak customer, you know, if we don't do anything, let's say we just stick to the old traditional ways of doing marketing. So at a certain time, people will forget, siapa, what company is this? Because there's no engagement. Because now pandemic dah 1 year and a half. Betul. So we want to keep the engagement with our clients, so hence the reason why we create these apps and also putting ourselves more towards social media lah. Jadi kita dapat lihat sini pelbagai inisiatif yang diambil oleh pihak UCSI untuk mereka bertahan sepanjang pandemik ini dijalankan. Sebenarnya banyak lagi akan dikongsikan oleh Encik Christopher bersama kita tentang mungkin ada dalam kalangan kita di sini yang ingin membuat tempahan makanan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kita ketahui selepas ini, jangan ke mana-mana. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Encik Christopher dengan topik kita pada pagi ini adalah keadaan industri perhotelan semasa musim pandemik. Jadi sebentar tadi Encik Christopher telah kongsikan walaupun UCSI Hotel menerima terjejas, kita boleh katakan ini terjejas dengan pandemik yang dijalankan, tapi mereka mengambil pelbagai inisiatif untuk mengekalkan keadaan ekonomi hotel tersebut. Jadi seperti anda, sekiranya anda baru bersama kami pada ketika ini, sebentar tadi Encik Christopher telah kongsikan bahawa pihak UCSI telah menawarkan makanan menggunakan aplikasi mereka sendiri. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang dah terfikir mungkin nak mencuba ataupun ada pelanggan setia, pelanggan tetap yang selalu berkunjung ke hotel untuk dine in, yang selalu berkunjung ke hotel untuk bercuti. Mungkin sekarang ni terfikir, terpanggil rasa macam nak cubalah beli makanan tu. Di bagaimana mereka nak lakukan? So of course, for this you can reach us at our Facebook and for Instagrams, our UCSI Hotel Kuching Facebook. There you can see a lot of posting about food or videos as well. To crave whatever you are craving for, you can just look through lah. There's a lot of food choices and also food promotion that we are doing now. And you guys can just click us or buzz us or message us in the Facebook. That is where we engage with you through social media lah, as I mentioned just now. Dia seronok sebenarnya. Jadi mungkin boleh kongsikan Cik Christopher sedikit menu. Kita nak buat penonton ni terus buka dia punya telefon ni terus pergi browse sekarang. So our latest promotion, kalau you tengok dekat Facebook, is regarding shake. Shake. So this one is actually something yang lebih berbeza because usually we eat, now it's very famous with chicken wings and so on. So what we do is actually we develop a new promotion we call Shake, where you guys can, in a family with a friend, you can order this Shake. You can pour the sauce on the chicken, and in the box you shake it up to harmonize the sauce and the chicken, and after that you guys can consume it. Wow. So it's something very fun. If you want to eat something nice, you have to have fun with it, and you can create memories with it as well. Correct. Dalam keadaan pandemik ni, kita berada di rumah, kita boleh cuba untuk menempah menu shake tu. Jadi kita boleh bersama keluarga tu shake berada di rumah lah. Jadi maybe some of our audience want to know the delivery area. So we are delivering all around Kuching zone and also Samarahan. So we are, expanding as well. So depend on market, but of course we will send up to Samarahan also within Kuching district as well. Jadi nampak tu orang Kuching dan orang Samarahan boleh melakukan tempahan. Jadi luar daripada Kuching dan Samarahan tu mungkin akan datang pihak UCSI akan memenuhi keperluan anda tersebut. Cik Christopher, adakah pihak UCSI Hotel mempunyai perancangan untuk menjadi pusat kuarantin pada masa terdekat atau pada masa akan datang? To be honest, for the time being, we are not quarantine hotel because we still want to give, a space or a place for our family members or friends to come and unwind without the feeling of insecurity. So the reason why we did not take this is actually to give this platform to all lah. Because during this pandemic, sangat stressful. Betul. Because we want to go anywhere pun tak dapat, nak pergi beach pun tak dapat semua because of this pandemic. So because we want to make sure the curve of this pandemic is going down. So there's a lot of constraint. But
through going with us, we providing a very exclusive service. You can still come to our hotel, stay in the room with the family untuk mengeratkan silaturahim. Ya, betul, saya sokong. And our rooms all is actually with attached bathroom, bathtub and so on. All the rooms, despite of whatever room category. So kids are they're loving it. So these kind of things are very, very important. But of course, in the future, if the government will need our support and so on, of course, we will take into consideration and try to see how we can work it out, maybe to offer us as a quarantine hotel, but not now, definitely not now. Jadi satu perkongsian sebenarnya, satu perkongsian di mana kita boleh mengimbas kembali kenangan-kenangan kita bersama keluarga kita bercuti di Hotel UCSR. Jadi Encik Christopher, kita tahu sebelum pandemik ini mungkin ada pelanggan yang telah melakukan tempahan perkahwinan, yang telah melakukan tempahan untuk event-event ataupun majlis-majlis. Adakah tempahan ini dibatalkan dan bagaimana pula dengan deposit yang telah dilakukan? Okay, for this of course kita plan, kita tak tahu either it will be COVID and so on, whatever, we are not sure. But of course, we always tell our clients, if let's say whatever that you have paid or deposit and so on, it will carry forward as credit facilities. So credit facilities is that we give them a timeline, the whole 1 year duration. Right? Let's say your event has been postponed because of COVID. So we give you a credit facility where you can fully utilize whatever amount that you have used throughout the whole 1 year duration period. So meaning to say we don't cancel this program. We actually postpone it to other dates lah. In a way and that, yeah. Jadi kita boleh lihat di situ bahawa deposit tersebut kita boleh katakan tidak burn. Masih boleh ditangguhkan ke hari yang bersesuaian lah yang boleh kita lakukan. Harap-harap pandemik ini dapat berakhirlah dengan secepat mungkin kerana saya kira memang banyak aktiviti, memang kita rasa banyak, bukan saja banyak aktiviti, banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan kerana kengkangan. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat ataupun pesanan kepada penonton-penonton kita yang tengah menonton pada hari ini, Encik Christopher. There's few advice from what I can see now, especially those in the hotel industry or F&B yang buka kedai semua kan. We should not stay in a box. Meaning to say kita harus keluar daripada kotak yang kita buat dulu lah. Contohnya all the traditional marketing and so on. We have to be creative and so flexible. In order for us to cope dengan this pandemic, we have to be flexible. If there is changes, we have to change immediately. We can't wait because business can't wait for time. We have to be proactive and do the changes immediately in order for us to sustain. So we have to sustain, especially this particular period of time. Very, very important. Betul. We need to adapt with the current situation. Ya, betul. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Christopher atas perkongsian beliau tentang keadaan industri perhotelan semasa musim pandemik. Sebenarnya memang seperti yang kita tahu bahawa pandemik ini menjejaskan banyak orang, banyak pihak, banyak sektor dan ada juga dalam kalangan kita yang tidak bernasib baik, yang diberhentikan kerja dan mungkin dipotong gaji. Kerana itu kita dapat lihat di laman sosial di mana ramai daripada kalangan kita yang merintih meminta bantuan. Jadi oleh itu pandemik ini dapat dihentikan sekiranya kita semua bekerjasama mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jika kita ingin kembali seperti biasa, jika kita ingin kembali seperti keadaan sebelumnya yang memang memerlukan kerjasama daripada semua pihak, tidak kira peringkat usia anda. Jadi kepada anda terus kekal sehat, kekal selamat di rumah. Jangan keluar kalau tidak apa-apa urusan. Kami di Sejahtera ASEAN ini memang sentiasa akan tidak penat untuk mengingatkan anda supaya sentiasa mematuhi SOP. Kerana dengan mematuhi SOP itulah kita dapat mengurangkan dan sekaligus menghentikan penularan COVID-19 ni. Ia memberi kita juga yang akan dapat faedahnya. Kita juga yang akan menikmati hidup ni seperti biasa. Bukan anda aja, semua orang inginkan kehidupan seperti sebelum ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Christopher di atas perkongsian beliau. Jadi kepada anda,
terus setia bersama kami hanya dalam siaran Sejahtera Asia kerana setiap hari kami akan membawakan anda topik-topik, isu-isu berkaitan keadaan semasa untuk dikupaskan bersama-sama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Jadi saya ingin ingatkan anda sekali lagi, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan malah kritikan, anda boleh lontarkan sahaja di FB dan IG Sejahtera Asia. Dan bagi kepada anda yang masih belum mengikuti kami di laman sosial, anda boleh ikuti kami di FB dan IG Sejahtera Asia. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang sama. Anda tetapkan tarikh anda untuk bersama saya pada setiap hari Sabtu edisi hujung minggu Sejahtera Asia. Saya Sharon Kezia, hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Bye.